Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, cikgu harap kamu semua dah baca doa sebelum belajar. Jadi kita sambung macam mana nak jawab soalan trial SPM ataupun kita bongkar jawapan kertas 2 trial SPM yang kamu dah lalui sebelum ni. Okay, so soalan 12 ya, kita sambung. Dekat sini dia kata jadual 12 menunjukkan beberapa ahli Persatuan Bulan Sabit Merah dan Persatuan St. John Ambulance yang telah ditugaskan untuk satu tugasan luar di beberapa tempat sempena Hari Bendera. Okey, dua ahli, kita take note. Dua ahli daripada persatuan itu telah diturunkan secara rawak di beberapa tempat tersebut. Okey, senaraikan semua kesudahan yang mungkin dalam ruang sampel ini. Dia nak dua ahli saja. Jadi kita akan senaraikan manakah kesudahan yang mungkin. Okey. Yang mana satu dua orang tu mungkinkah. Okey, ruang sampel kamu kena tulis macam ni untuk soalan 12A. Okey, ruang sampel mesti mulakan dengan braces. Ini adalah kebarangkalian. Jadi kamu akan letak setiap pasangan lah. Mungkin dua ahli, dia nak dua ahli. Mungkin kita label Aiman sebagai A, Fatin sebagai F, Cindy C, John J, N dan C, M Mary N. Okey, kita label macam tu. Jadi kita tak payah tulis full name diorang lah. Okey. Jadi A, mungkin A tu dengan J. Okey. Mungkin A dengan F. Mungkin juga A dengan C. Mungkin juga A dengan N. Ini antara kesudahan yang mungkin lah, itu maksudnya. Mungkin juga A dengan M. Okey, ini pasangan daripada A lah. Lepas tu mungkin juga J dengan F. Okay, mungkin juga J dengan C. Kenapa cikgu tak ambil J dengan A? Sebab A dengan J dah ada. Ya, pasangan yang pertama A, J. Okay, J dengan C. Lepas tu mungkin juga J dengan M. Dan J dengan M. Okay, dah settle untuk pasangan A, pasangan J. Okay, kita tengok F tu lah. F pula F tu mungkin berpasang dengan A sudah, AF. F dengan J sudah, JF. Okay. Yang dua ni dah settle. Jadi mungkin FC. Okay. Lepas tu FN. Dan FM. Okay. Okay. F dah settle untuk semua pasangan yang A, J. Dan sekarang kita tengok C. C dia dah dengan A, sudah dengan J, sudah dengan F. Check. C sudah dengan A, C sudah dengan J, C juga sudah dengan F. Jadi maksudnya C mungkin dengan N. Dan C mungkin dengan M. Okay, settle C. Kita tengok N pula. N dah settle untuk apa ni? A, J, F dan C. Check. N dah settle dengan A, dah settle dengan J, dah settle dengan F, dah settle dengan C. Jadi maksudnya N yang last kali adalah mesti dengan M. Okay, kita tutup braces tu. Jadi kita ada berapa bilangan ruang sampel dekat sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi kita ada 15. Jadi kita boleh tulis dekat sini bilangan ruang sampel adalah 15. Okey. Dapat ini saja you akan dapat 2 markah tau sebab you senaraikan. Okey. You senaraikan saja you akan dapat 2 markah. Okey. Jadi sekarang kita tengok apa dia punya ni. Soalan B. Okay, dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin, cari kebarangkalian bahawa seorang budak lelaki dan seorang budak perempuan telah diturunkan di suatu tempat. Dia tak mention pun siapakah budak lelaki tu dah secara spesifik. Dia nak hanya seorang budak lelaki dan seorang budak perempuan. So daripada ruang sampel ni kita akan pilih mana satu seorang lelaki dan satu perempuan. Okey, kita tengok ya. Aiman lelaki. Ya Allah. Okey, Aiman adalah lelaki. John adalah lelaki. Mana lagi? Oh, Aiman dengan John saja lelaki. Jadi maksudnya kita tengok Aiman dengan John lah. Aiman, lelaki dan perempuan. Kalau yang ni Aiman, John. Dua-dua lelaki. Aiman. John. Okey, habis. Okey. Lepas tu dia mau satu budak lelaki, satu budak perempuan. Budak lelaki kita label dengan warna ni. Budak perempuan kita label dengan warna purple. Cuba tengok purple. Ni adalah semua perempuan. Okey, kita tengok mana yang satu lelaki dan satu perempuan. Okey, ini Allah. Ini
adalah Fatin, perempuan, Cindy, perempuan, Nancy, perempuan, Mary, perempuan. FCNM. FCNM. Okey, ada berapa bilangan dekat situ. Jadi kita kena label dulu. Dia kata dengan menyenaraikan kan. So kita kena senaraikan dahulu semua kesudahan. Baru kita boleh cari kebarangkalian. Jadi untuk soalan B. Untuk soalan B. Dia punya sampel ialah kita tulis macam ni. Siapa tadi? AF. Yang dua warna ya. AF, AC, AN, AM. Okay, 1, 2, 3, 4. Dan JF, JC, JN, dan JM. Ada berapa tu? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi maksudnya kebarangkaliannya ialah 8 daripada 15 keseluruhan. Okay, 8 per 15. Boleh simplify tak? Tak boleh. Jadi biarkan saja begini. Dapatlah 1 markah untuk jawapan dan 1 markah untuk sampel. Okay, sampel you tulis 1 markah, jawapan 1 markah. Okay, senang kan? Okay, kita tengok soalan. Ini B1. Okay, B2. Kedua-dua ahli yang telah diturunkan suatu tempat adalah daripada persatuan yang sama. Okey, kita tengok persatuan yang sama. Adakah persatuan itu Bulan Sabit Merah ataupun persatuan St. John? Jadi kita tengok kedua-dua ahli yang telah diturunkan dari persatuan yang sama. Maksudnya sama ada AF, AC. Ya, AF, AC. Betul? AF, AC ataupun FC. Betul tak? Okay, kita tengok AF ada, AC ada, dan FC ada tak? Ada. Jadi maksudnya untuk soalan yang kedua, sebab dia nak persatuan yang sama kan. Untuk persatuan Bulan Sabit Merah, mana dua orang yang sama, kita labelkan dia punya ni, ruang sampel. Kita ada A, F, lepas tu kita ada AC, C, lepas tu kita ada F, C. Okay, itu untuk persatuan Bulan Sabit Merah. Kalau St. John, mungkin JN. Lepas tu JM. Lepas tu NM. Okay, settle. Ni kumpulan Bulan Sabit Merah, ni kumpulan St. John. So, kita ada berapa? Jadi, kita kena letak ada 6 dekat sini kan. 6 daripada keseluruhan 15. Boleh simplify tak ni? Boleh. Kita boleh bagi dengan 3 atas 6 bawah kan. Jadi 6 bagi 3 kita akan dapat 2. 15 bagi 3 kita akan dapat 5. So ini jawapan yang simplified form. Dua-dua boleh diterima dalam exam ya. Jadi markah kamu dekat mana? Markah kamu labelkan sampel tu dan kamu dapat jawapan untuk kebarangkalian. So dapatlah 2 markah kat situ. Okay. Okay, kita tengok soalan last. B3. Okay, B3 ni 3. Dia nak Aiman dan Mary dikecualikan daripada tugasan pada hari tersebut. Dikecualikan ya. Dia nak dikecualikan. Jadi maksudnya kita tak tengok Aiman dan Mary. Okay. So daripada sample list ni kita tak tengok Aiman dan Mary. Kita tengok kita cancel Aiman dan Mary. Kita pakai warna pink. Okay. Mana Aiman? Ni Aiman. Aiman. Mana Mary? Mary. Mana lagi Mary? Mary dan Mary. Okey. Jadi dia tak mahu Aiman dan Mary sebab dikecualikan dari tugasan. Jadi kita akan ambil siapa saja? Kita akan ambil yang tidak ada Aiman dan Mary. So JF, JC, JN, FC, FN, CN. Boleh? Jadi kita labelkan semua tu. Mesti label. Sebab label ni dia akan dapat 1 markah. Okay, label. Apa tadi? Kita ambil JF, JC, JN, FC, FN, FM dari Mary, CN last sekali. Okey, tutup. Ini namanya braces ya. Ini namanya bracket. Braces, bracket.
Okey, jadi kita nampak berapa dekat sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, kita akan dapat 6/15 keseluruhan. Jadi, kita boleh simplify sama macam dekat atas ni. So, this is your answer. Berapa markah? Berapa markah? Kita akan dapat 2 markah dekat sini. So, total marks is 8. Boleh itu untuk soalan 12. Okay? Alright, soalan 13. Okay, soalan 13. Kamu tengok soalan ni, dia kata Raja menunjukkan sebuah gabungan pepejal berbentuk kubus dan prisma tegak dengan tapak berbentuk trapezium. Kubus yang mana satu? Kubus yang besar ni. Prisma tegak adalah yang ni. Okay, dengan tapak trapezium. Tengok tapak trapezium. Okay. Sebuah pepejal lain QRSTUVWZ. Mana? Sini QRSTUVWZ. Okay. Yang berbentuk kubus dengan sisi 2 cm. Jadi kita terus label. Apa yang dia dah bagi dekat situ kita terus label ya. So 2 cm. Semua sisi ni tinggi, lebar dan panjang 2 cm. Okay, kita terus label ya. Kemudian yang dikeluarkan dari gabungan pepejal itu diberi tapak gabungan pepejal AQRSTBCDEF. AQRSTBCDEF. Oh, tapak. Okay. Ini tapak gabungan terletak di atas satah mengufuk. Okay, take note. Maksudnya dia rata lah di satah mengufuk. Okay. Diberi HJ and M sama dengan 1 cm. So, okay, ini HJ, ini NM. Jadi sini 1 cm. Label terus ya. Okay, apa dia nak? Kalau kita tengok soalan dekat sini, dia minta lukis dengan skala penuh. Dongangkan gabungan pepejal itu bla 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 sebagai mana dilihat daripada X. Ini yang penting Okay, kalau B dia nak dongangkan gabungan pepejal. Okay, yang penting dia mahu gabungan pepejal. Okay, bla 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 sebagaimana dilihat dari Y. Okay, kita tengok dia dari X ataupun dari Y. Okay, soalan A dan soalan B kita diberi okay, lukisan ini. Ini adalah lukisan pelan. Ini yang cikgu dah label. So, cikgu refer pada raja yang asal. Sini 4, 2, sini 6. Kat sini semua sisinya 2. Kita cek balik. Okay, pelan adalah pandangan daripada atas. Okay, kena take note. Okay, pelan adalah pandangan atas. Ingat tak? Kalau orang yang jual rumah, dia mesti ada cakap, okay, ni pelan rumahnya. Ini pelan tapak rumah contohnya. Maksudnya dia pandang dari atas lah. Okay, itu maksudnya pelan. Okay, pelan. Kita tengok. Sini 6 tadi kan? 6 sisi sini. Sini 4. Atas ni 2. Okay, dekat sini 2, 2, 2, 2. Jadi 6, 2, 4. Cek. Betul? 6, 6, 2, 4. Sini 2, 2, 2. Okay, soalan yang pertama dia nak pandangan dari X kan. Jadi ini sangat senang sebab sebelum ni dia tak guna lukisan segi 4 tu paksi tu. Okay, kalau kita tengok pandangan dari X. Sini. Kita lakar dulu. Kita dapati bahawa kita akan ambil kawasan sini. Pandangan dari X ini yang pertama kamu nampak kawasan ni. Okay. So macam mana tu? Inilah yang segi 4 ni. Ini pandangan ni. Lepas tu mana lagi? Ini nah. Sebab dari depan dia nampak condong kan. Tapi bila kita tengok dari depan kita akan nampak yang ni. Okay. Ini sebab dia lubang dari awal. Okay. Oops. Kalau kita tengok. Walaupun dia berlubang dekat sini. Di dalam ini dia tak lubangkan. Okay. Di dalam ni dia tak lubangkan. Dia still ada. Jadi maksudnya kita tetap lukis segi 4. Jadi. Banyak jadi. Dia akan berbentuk begini. Ini bayangan kita lah. Mana sini G. Atas ni G. Bawah ni A. Tepi ni B. Sini H. Okay. Lepas tu turun 1 meter ke bawah dari H ni. 1 meter pula. 1 cm. Gerak ke kanan lagi. 2 cm. Turun ke bawah berapa? Turun ke bawah. Kalau dekat sini. Ini adalah bentuk apa tadi? Bentuk kubus kan. Kubus maksudnya semua sisi ni adalah sama. Jadi maksudnya sini 6 cm. Dekat sini pun 6 cm. Ini guna pembaris ya. Okey. Dekat sini kalau 6 cm keseluruhan tolak dengan 1 dia akan jadi 5 cm. So dekat sini dia akan lurus ya. Kalau kamu lakar, ini lakar saja bukan menggunakan pembaris. Dia mesti guna pembaris
ukuran mesti tepat. Kalau pembaris 6cm, kita akan lukis 6cm begini. Okay, ada lagi kan dekat sini. Dia potong tapi kita nampak kat sini. 2cm sampai ke bawah. 2cm, 2cm. Okay. Jadi kita tengok mana kita nak letak. Yang ni berapa tadi? Yang ni tadi 6cm kan? 6cm. So, macam mana kita nak letak? Nampak tak? 6cm, 2, sini 2cm. 6 tambah 2, 8. Jadi, kita naikkan saja ke atas. Okay, kita buat garisan guna pembaris tau. 6 dan 8, betul tak? 6 sampai sini, 8 sampai sini. Okay. Sini 6, campur 2, betul? Lepas tu, naik dekat sini, 5cm. Kita buat macam ni lah. Naik kat sini, 5cm. Okay, sini tadi 2. Ini kamu kena sambung kat sini. Okay. Ini dekat mana? Tengok pandangan depan tadi. Situ kan? Okay. Pandangan X. Pandangan dari X bukan pandangan depan. Okay. Jadi kita akan lukis yang ni 2cm. Ini nampak saya nampak di depan. 2. Ni ikut yang ni. Okay. So ini ikut yang ni. Kita ada garisan tak? Ada 6cm. Jadi kita akan buat 6cm. 6cm. Yang ni kita sambung saja. Betul ke? Betul ke? Tak. Dia lurus saja. Jadi 1cm dia terus lurus macam tu. Okey, tak sama jadi ini salah. Ini bukan kita pantulkan dia, tidak. Tapi kita nak tengok dongakan dari X. So dia bukan bentuk macam ni. Dia tolak 1cm saja kat sini. So dia akan jadi 5. Bentuknya begitulah. Okey, boleh faham Then soalan yang kedua, dia minta dari Y. Kalau kita tengok yang dari Y, ini mata Y tau. Tengok mata Y. Mata Y dekat sini. Jadi dia pandang depan, dia nampak yang ni. Okay. Lepas tu dia nampak kawasan ni. Tapi apabila nampak dari depan, dia akan nampak lurus begini. Bayangan tu berada kat belakang. Kan kalau kita gabung yang ni dengan yang ni, kita akan dapat segi 4 yang ni. Cuma ada garisan dekat sini nanti berapa cm? Kalau dekat sini 6cm, tolak dengan 4. Garisannya ni mesti dari sini ke sini 2cm. Okay. So kena take note sampai sini nanti. Sini ada 2cm. Okay, yang ni. Okay, jadi kita buat apa? Lupa pula. Dia nampak sini, lepas tu dia nampak dekat atas ni. Nampak juga ni. Okay, betul tak segi 4 ni? Segi 4 kubus tadi sisinya. Satu sisinya. Okay, jangan lupa ada nampak dekat dalam ni. Kita tak nampak tapi dia ada dekat dalam. Jadi kita kena buat juga. So, macam mana lakaran tu sebenarnya? Kita akan buat yang ni 6 kali 6. 6. Lepas tu dia potong dari sebelah kanan 4cm 4cm. So, automatically sini 2 lah. Okay, ada garisan nampak dari Y. Sampai mana? Sampai tadi sini 6 tolak 1, sini 5. Tingginya sampai 5. Okay, still nampak. Kita akan lukis garis lurus. Okay, yang dekat sini pun dia nampak juga. Sampai 5 kan juga tingginya. So, kita akan lukis macam ni lah. Okay, garis lurus. Tak sampai atas ni. Jadi, kita kena padam. Dia hanya sampai dekat 5cm saja. Stop. Okay, apa lagi? Ni yang tak nampak tadi. Tak nampak ni, dia bermula dari kiri hujung kan? Dinding kan? Jadi, dari bawah dan naik 2cm. Dari bawah naik 2cm. So, dia bentuk macam ni lah. Cuma, benda ni dekat dalam, kita tak nampak dari Y. So, bila kita tak nampak, kita kena garis putus-putuskan dia. So, macam mana? Putus-putus. Tak dapat. Okay, putus. Dekat sini tak boleh putus sebab garisan ni kita nampak dari depan. So, cukup macam tu. Jangan lupa jangan ada lebih-lebih macam ni. Jangan ada kurang macam ni. Okay, terlebih garis bengkok tak guna pembaris. Okay, ni memang automatically tak dapat markah lah. Okay, caranya kita kena guna skala penuh kan. Okay, kita copy dulu this one. Supaya kita boleh ingat bentuknya. Dia nak daripada Y. Okay, so kita tengok daripada Y. Okay, bentuknya sepatutnya macam ni.
Jadi kalau kita tengok dekat sini 1 cm kan, sini 1. Okay, kita tengok mana. Jadi yang ni kita akan buat garis putus-putus. Ni pun garis putus-putus. Kita lukislah. Katalah, okay, kalau dekat sini you ambil lah 1 unit. Sini 1 unit, sini pun 1 unit, sini pun 1 unit 1 unit, sini pun 1 unit. Okay, jadi kita akan lukis garis lurus guna pembaris kamu. Okay, 6 cm ni dari hujung sampai sini kan. Jadi sama juga 6 cm, 6 cm, 6 cm. So kita buat 1 segi 4, 6 cm semuanya. Okay, kita lukis sahaja yang garisan ini 1 cm. Tapi jangan lupa sambungkan dekat situ. Okay, 1 cm. Lepas tu yang ni kita lukis exactly yang macam ni Okay, sini bezanya 2 cm. Jadi kita buat satu garisan 2 cm dan kita putus-putuskan dekat sini 2 cm. Sini 4. Okay, yang putus-putus ni dari mana? Daripada sini. Ada lagi tak? Okay, jadi maksudnya yang ni 45 darjah, dia macam ni lah. Okay, dia berputar. Boleh faham Okay, apa lagi yang kita tertinggal dekat sini? Ini dah ke sini. Yang ni pula dekat mana? Dekat sini. Okay, sebab dia 2 cm kan. Okay, yang ni of course lah yang dekat bawah. Okay, ada lagi tak? Ada, dia tak sampai kat sini. Okay, ada lagi? Rasa macam itu sajalah. Okay, dia punya rotation. Okay, daripada pelan pergi ke pandangan X, pergi ke pandangan Y. Okay, pastikan guna pembaris yang betul. Guna pembaris dan juga skala yang benar. Okay, kalau pembaris tu 1 cm dari sini ke sini 1 cm. Jadi maksudnya kamu akan kira untuk 6 cm ni 1 cm, 2 cm, 3, 4, 5, 6. Dia macam tu lah. Ikut skala penuh. Itu maksudnya skala penuh. Okay guys. Okay. Ada lagi soalan tak? Tak ada. Untuk soalan 15. Soalan 13. Tak ada. Hanya 2 ni saja. 4 markah dan 5 markah. So di mana letak markahnya tu Okay, markah yang pertama you akan dapat dengan syarat tanpa ada kesilapan. Maksudnya you tak boleh, ini perkara yang tak boleh you tak boleh garis menggunakan garis lakaran. Okay, you tak boleh, ini wajib pembaris. Okay, lepas tu you tak boleh letak garis yang tidak bercantum, contoh macam ni. Okay, tolak markah garis, tak boleh garis tak bercantum, sebab dalam rajah asal tidak ada garis yang tidak bercantum. Kalau kamu nampak garis putus-putus ini, maksudnya garis yang di dalam tau. Kita tak nampak, tapi dia ada. Okay, ini boleh, tapi dia tak terputuskan ataupun dia tidak terlebihkan. Lukisan ni dia tidak terlebih. Sisi-sisinya tengok bucunya dia tidak terlebih, dia ngam-ngam saja, betul-betul 90 darjah. Okay, itulah mistake-nya kalau bila you lukis. You tak boleh ada garis yang tidak bercantum macam ni. Tidak boleh juga garis tebal ataupun double lines. Okay, contohnya bila kamu lukis macam ni. Ada double lines dekat situ, tak sambung kan? Ni double lines lah ni. Okay, ataupun garis tebal, guna pen yang tebal. Buat macam ni. Okay, ini tak boleh, ini tak boleh. Boleh garis tebal atau double lines. Okay, apa lagi yang tak boleh? Kurang ataupun terlebih skala. Okay, dia suruh lukis 6, awak bagi 6.2 ataupun terlebih skala, ataupun orang minta 5,
awak bagi 7 ataupun 10. So itu skala ni, kurang atau lebih daripada skala yang diberi. Okey, apa lagi? Ini double lines, ini garis putus, tidak tercantum. Ini terlebih. Ini terlebih garis. Okey, orang nak 6 kali 6, awak bagi 8 kali 8. Salah lah. Okey, ini adalah mistakes yang biasa dilakukan oleh pelajar-pelajar masa SPM sebelah laju. You terbuat macam ni. Okey. Ya, satu lagi. Tak boleh lebih ataupun kurang daripada 90 darjah kalau dia ada bersudut tegak. Maksudnya bila you lukis dekat sini, tegak ni dia jadi 92. Itu salah sudah. 92 darjah. Okey, salah. Itu condong so namanya. Okey, kelas. So make sure you ingat benda-benda yang tak boleh apabila melukis pelandungan. Okey. Okey, kelas. Untuk soalan 14 pula, kita tengok dekat sini. Rajah 14A menunjukkan pentagon ABCDE, FGHJK, LMNPK. Dilukis pada satu setah Cartesian. Kalau kita tengok kan, sebenarnya A, F, L dan selainnya B, dia ikut urutan. Siapa yang pertama, kedua, ketiga, empat, lima. Itu dia punya bucu-bucu kan. Okey, bucu A ni akan menjadi F, akan menjadi L macam tu. Okay, B ni akan menjadi G, menjadi M. Ya, kita tengok bucu A, dia akan menjadi bucu F. See? Okay, dia akan menjadi bucu L. Dia ikut urutan. Kalau bucu D, dia tengok D, dia akan menjadi J, dia akan menjadi P. Boleh macam tu. So, bila D, kita tengok D. Kalau D, dia akan menjadi, cuba kita guna ni lah. Okay. Bucu D, dia akan menjadi bucu J. Mana J? Okay, bucu J, dia akan menjadi bucu P. Mana P? Tengok, betul kan? Maksudnya ini petunjuk di mana bucu-bucu itu akan berada apabila dia melalui gabungan penjelmaan. Okey, so soalan penjelmaan T ialah translasi 5, -3. Cantumkan koordinat image bagi titik E. Mana titik E? Kita cari dulu titik E. Okey, dia nak koordinat titik E, dia nak koordinat image bagi titik E di bawah penjelmaan T kuasa 2. Okey, kalau melibatkan translasi ini sangat-sangat senang. Okey, yang penting kita kena tengok siapa X, siapa Y. X hanya bergerak ke kanan dan ke kiri. Y hanya bergerak ke atas dan ke bawah. Kalau dia bergerak ke kanan, kalau X bergerak ke kanan, dia maksudnya nilainya positif. Kalau bergerak ke kiri, maksudnya nilainya negatif. Okey. Kalau posisi Y, kalau bergerak ke atas, maksudnya dia positif. Kalau bergerak ke bawah, maksudnya negatif. Jadi dekat sini negatif, dia akan bergerak ke bawah. Berapa unit? 3 unit. Okay, kita tengok dekat sini. Caranya, kalau kamu tak ingat kaedah mudah yang akan cikgu nyatakan sebentar lagi ni. Okay, ini tu soalan 14. 1. T kuasa 2 dia punya penjelmaan. Okay, kamu hanya perlu ingat yang ni. Step ini. Okay. Step ini saja. Ingat, X paksi X. Y paksi Y. Dia hanya ada atas, bawah, kiri, kanan. Okay. Boleh Okay. So, kita tengok dia punya translasi adalah 5, -3. X dekat atas, Y dekat bawah. Okay. First, kita kena tengok, nyatakan koordinat image bagi titik E. Titik E punya koordinat. Berapa titik E punya koordinat? Koordinatnya adalah -4, 10. So, kita akan tulis -4, 10. Okay, buat saja kurungan macam ni. Okay, dia akan berubah 2 kali kan? Ni, T kuasa 2. Di bawah penjelmaan T kuasa 2 maksudnya TT. Ini yang asal. Okay. Berubah apabila dia melalui penjelmaan T. Berapa koordinat yang kedua. Ini maksudnya image yang kedua. Berubah lagi di bawah penjelmaan T. Berapa image yang kedua. Ini image yang pertama. Image yang kedua. Boleh Okay, itu koordinatnya. So, macam ni kita nak tengok. Cara sangat senang saja kita buat macam ni. Okay. T koordinatnya adalah, T translasi adalah 5, -3. Kita buat saja macam ni. 5, -3. Okay. -4 tambah 5 ataupun 5 tolak 4, kamu akan dapat 1. 10 tolak 3, kamu akan dapat 7. Okay. Dia melalui T lagi. Ini melalui T tadi. Dia melalui T lagi. Ni, koordinat ni melalui T lagi. Kita guna lagi yang tadi. Translasi tu 5, -3. So, dekat sini positif-positif. Maksudnya tambahlah 1 tambah 5, you akan dapat 6. 7 tolak 3, you akan dapat 4. So, this is your answer.
Ini hanya untuk kamu punya ingatan sajalah sebab ini melalui translasi. Okay, jadi kena melalui nilai translasi tu. So, berapa markah dekat sini? Kamu akan dapat, kalau kita rujuk, dia belum ada pembagian. Maksudnya dia, dia letak lump sum untuk soalan 1 dan 2. Tapi biasanya soalan ini akan beri kamu 2 markah. Okay, 2 markah untuk jawapan yang betul ni. Okay. Okay, untuk soalan 2. Apa soalan tu? Dia kata LMNPK ialah image bagi ABCDE di bawah gabungan penjermaan VW. Okey, ingat kalau dia kata gabungan penjermaan tu bukan kuasa 2 macam ni. Kalau kuasa 2 kita tahulah dia berulang 2 kali. Kalau yang ni VW, hurufnya lain-lain. So kita kena tengok yang kanan dahulu. Mesti mulakan dengan yang kanan ya, macam makan pula kan. Mulakan dengan yang kanan, langkah dengan kaki kanan. Okey, so 1 2. Okey, kita akan label, kita akan tahu bahawa penjermaan yang pertama adalah W. Okay, tengok W. Kadang-kadang dia tak tulis ikut WV tau. Dia tulis sembarang saja. Mungkin hanya nak kelirukan kamu dan nak tahu macam mana kamu mahir ataupun tidak. So, mungkin dia letak V dulu baru W. Jadi, kita kena pastikan siapa duluan daripada penulisan penjermaan ni, siapa yang duluan. Okay, the first one is W, the second one is V. Okay, so macam mana? Okay, LMNPK ialah image. Kita tengok dulu LMNPK. Mana satu LMNPK? Okay, kita tanda. Okay, LMNPK. Ni dia. LMNPK. Maksudnya ini adalah image. Betul tak? LMNPK adalah image. Jadi mana image ni tadi? Ini yang paling besar ni adalah image-nya. Okay. Image bagi ABCDE. Mana ABCDE? ABCDE adalah yang ni. So A, B, C, D, E adalah yang objek. So kita kena label. Since dia kata ini adalah image, tak nampak. Okay, kita ubah lagi. Okay, dia kata ini adalah image. Ini objek lah. Image bagi ABCDE. Okay. Okay, apa yang perlu kamu ingat dekat sini? Macam mana dia berubah? Okay. Pertama W dia dah ready dengan W duluan ya. Okay, macam mana dia berubah? Objek yang asal ni, dia berubah bentuk menjadi objek yang ini dahulu. Kenapa dia berubah menjadi ini? Sebab dia bentuknya kecil kan. Jadi dia berubah menjadi ini dululah. Betul? Okay. Kadang-kadang dia tak lukis yang ni tau. Kita kena pandai-pandai saja. Macam mana dia berubah menjadi yang besar ni? Maksudnya dia terpantul dahulu kan. Jadi kita kena tengok di mana dia terpantul. So ini berubah ke sini. Dia melalui pantulan. W adalah pantulan. Okay. First pantulan. Okay, first dia melalui pantulan. Pantulan ni maksudnya pada garis apa? Pada cermin apa? Kita tengok dekat sini. Kita bagi 2. A menjadi F kan. Jadi kita tengok berapa kotak. 1, 2, 3, 4. Kita bahagi dengan 2 jarak ni. Jarak antara objek dengan image yang ni. Okay, bagi 2 Jadi apakah nama garis ni? Jadi kalau kita tengok garis ini dia memotong pada paksi X pada nilai 1. So kita boleh label ini sebagai X sama dengan 1. Boleh? So dia potong pada paksi X pada nilai 1 saja. Walaupun di mana-mana nilai Y. Tapi dia tetap berada di X sama dengan 1. Sampai bawah lah tu. Okay, pantulan pada garis X sama dengan 1. So dekat sini kamu akan dapat 2 markah ya. 2 markah kat mana? Bila kamu nyatakan apakah penjermaan itu, pantulan, 1 markah. Di mana garis pantulan tu, 1 markah. So 2 markah. Okay. Kita tengok V pula. V maksudnya dah dia terpantul, dia membesar kan. Jadi of course dia akan melalui pembesaran. Jangan tulis membesar ataupun dibesarkan. Tak boleh. Dia mesti pembesaran. Pastikan betul ya pembesaran. Ataupun dalam bahasa Inggerisnya enlargement. Okey, pembesaran pada skala faktor. Apa maksud pada skala faktor? Maksudnya dia berubah berapa kali ganda. Pada skala faktor berapa? Berapa kali ganda. Okey. Kalau kita tengok dekat sini, kita ambil satu sisi lah ya. Yang paling mudah kita tengok. Okey, kalau cikgu nampak, sisi yang paling mudah adalah 1 unit ni.
Satu ini menjadi 1/2, betul tak? 1/2 tu adalah 1/2, 1/2 tu adalah 2, 3. 3/2, betul tak? Okay. Kalau tak yakin, cuba tengok yang ni. Okay. Yang sisi ini akan berubah menjadi sisi ni. So, macam mana kita nak buat? Macam mana nak dapat 3/2 ni? Ini ada formula. Nak cari skala faktor. Skala faktor biasa dia letak sebagai K. Maksudnya jarak image bahagi dengan jarak objek. Kalau kita tengok jarak image dekat sini 1/2 ataupun 3/2. Bahagi dengan jarak objek yang ni sama kan? Ni sama kan? Saiz dengan ini. Jadi 1. 3/2 bagi 1 sama juga dengan 3/2. Ataupun ini tadi. Ini image. Image 3. Kita tengok 3. Objeknya 2. So, sama tak? Sama kan? Yang ni dengan yang ni. Jadi, pada skala faktor 3/2. Okay, 1/2 kali ganda dia membesar. Boleh? Okay, satu lagi yang perlu kamu nyatakan kalau pembesaran ialah pada pusat apa? Pada pusat, di mana yang membesar? Kita ni kan, kalau manusia, dia membesar, katalah ini umur 5 tahun, dia akan membesar naik ke atas kan? So, dia akan menjadi macam ni. Okay, tinggi. Dia akan besar ke atas. Okay, mana pusat pembesaran? Pusatnya dari bawah sini, maksudnya dia akan bergerak ke atas. Okay, kalau yang ni, ini objek tu ni, ini adalah image. Dia membesar dari mana pusatnya? So, dia akan memanjang dari sini, betul tak? Dari mana? Nampak tak? Okay, dari sini. Dari sini dia membesar, ini yang asal membesar ke sini. Kalau yang ni, kalau garis yang ni, dia membesar, memanjang ke sini. Faham kan? Okay, kalau kita garis luruskan yang ini, kita sambungkan yang ni, ini dengan yang ni. Okay, image, ini objek, ini image, kita sambung, dia membesar ke bawah kan? So, maksudnya pusatnya adalah sini. Apa koordinat ni? Kalau dia tak ada bagi label, kita boleh bagi koordinat lah. Koordinat dekat sini adalah 6, 10. Dua-dua pun boleh pada pusat 6, 10, ataupun kamu nak tulis pada pusat K. Sebab dia ada label K. Boleh. So, jawapan kamu ni akan bagi kamu markah 3 di sini. 1 untuk nyatakan apa dia punya penjelmaan. Pada skala faktor 3/2 pada pusat. Okay, so 3 markah. Boleh faham ya? Itu untuk soalan 2. Okay, soalan 3. Soalan 3 pula. Soalan B. Okay, apa jawapan soalan B? So, ingat ya, yang ni adalah dia punya tips. Ya, image bagi jarak objek. Ini jarak image lah, maksudnya P ke A prime bagi PA. Allah, berberi lidah kita. Alright. Soalan B ya. Kita tengok dekat sini rajah 14B di bawah menunjukkan satu bentuk teselasi yang terdiri daripada segitiga sama sisi dan segi 4 sama dengan beberapa transformasi isometri. So, diberi P dan Q merupakan dua bentuk segi 4 sama, manakala A, B, C, D ialah bucu-bucu pada bentuk segitiga sama kaki. Mana bucu-bucu pada segitiga sama kaki. P dan Q adalah segi 4 sama. Okey, nyatakan transformasi yang terlibat untuk menghasilkan bentuk Q daripada bentuk P. So, kita tengok dekat sini macam mana. Okey, kita rujuk P ini adalah segi 4. Banyak segi 4 dekat sini. Segi 4. Okey, segi 4 sama. Segi 4 sama maksudnya semua sisi yang sama lah. Mana lagi segi 4? Ni segi 4. Ini pun segi 4. Ini pun segi 4. Nampak tak dia punya pattern tu? Okey. Okey, dia hanya nak dia hanya nak nyatakan transformasi yang terlibat untuk menghasilkan bentuk Q daripada bentuk P. So, bentuk Q ni daripada bentuk P. Okey. So, macam mana tu dia bergerak? Okey, kalau kita tengok dekat sini, ini adalah segitiga sama sisi ya. Okey, ini salah, bukan segitiga sama kaki. Sebab dalam bahasa Inggeris dia kata A, B, C, D are vertices on the equilateral triangles. Equilateral triangles ni adalah segitiga sama sisi, ya. Segitiga sama sisi. Okay, make sure next time kalau kamu tengok dalam bahasa Melayu kamu tak yakin, kamu tengok bahasa Inggeris ni, betul tak? Ataupun kamu tanya saja dengan pengawas peperiksaan, pengawas peperiksaan. Okay, macam mana nak jadikan Q ni daripada P? So, kita tahu ini segitiga sama kaki, sama sisi. Okay, jadi dia bergerak ke mana tu? Dia bergerak ke
kanan kan? Tapi macam mana bentuknya? Ini akan menjadi ini. Adakah dia terpantul? Yang lebih senang. Okey, ini pergi ke sini. Terpantul ke terputar? Okey. Dia ada pelbagai jawapan sebenarnya. Tapi kalau terpantul, kita boleh nyatakan melalui pantulan pada garis AD. Okey. Tetapi yang nyata dekat sini, kita hanya ada segitiga dan segi empat saja. Tidak ada garis. Okey. Jadi kita akan bagi jawapan macam ni. Okey. Maksudnya untuk titik Q berubah menjadi untuk titik P berubah menjadi titik Q, kita akan letak, dia akan berputar. Jadi maksudnya kalau dia berputar ke sini, kita akan letak putaran. Okey. Berapa darjah? Kalau kita tengok, okey, sini ini pergi ke sini Jadi kita boleh letak lawan arah jam menjadi Q Berputar berapa darjah? Kalau segitiga sama sisi ni maksudnya 60 darjah lah. Setiap sudut tu 60 darjah. So berputaran 60 darjah lawan arah jam pada pusat A. Okey, dia berputar daripada sini ke sini. Boleh tak kita dia berputar ikut arah jam ke sini? Boleh. Kita boleh letak putaran berapa? 60 tambah 60, 120 darjah ikut arah jam. Pada pusat A juga. Boleh faham Okey, so itu dia punya jawapan. Sini paling ingat lah. Jadi apa markah? 3 markah dekat sini. Di mana markahnya? Markahnya of course lah pada nama penjelmaan. Lepas tu pada ni penerangannya 60 darjah lawan arah jam. Dan last sekali adalah pada pusat mana. So 3 markah dekat situ. So far so good? Boleh faham? So pastikan kamu tahu macam mana dia berubah. Kalau dia ada garisan, boleh kita guna garisan. Tapi tak ada garisan, kita guna apa yang ada lah. Okay. So itu saja perkongsian hari ini. Saya harap you faham soalan 12 dan 13. Very simple. Kita akan discuss 2 lagi soalan next class.